umat akhir zaman. Dan Rasulullah juga mendapat irsyad, petunjuk-petunjuk berhubung tentang umatnya. 18 kes. Dahlah 18 kes perjalanan daripada Al-Masjidil Haram Mekah ke Al-Masjidil Aqsa Palestin di atas jenama Al-Isra. Kena atas jenama tu, nanti senang nak claim logik kat mana. Maka Rasulullah SAW berdasarkan hadis riwayat daripada Imam An-Nasai, Rasulullah telah berhenti sebanyak 4 kali. 4 kali Rasulullah berhenti. Ya, Rasulullah berhenti di bumi Madinah. Rasulullah berhenti di bumi Madian, iaitu di bahagian pantainya. Rasulullah berhenti di kemuncak gunung, Gunung Tur, yang terletak di semenanjung Sinai. Disebut dalam Al-Quran dengan satu istilah, wa turi sini. Dan Rasulullah berhenti di Baitul Lahab. 4 kali Rasulullah transit. Isi Mina? No. Letih? Tak. Nak ambil alamat, senang nak claim logik? No. Tapi berhentinya Rasulullah itu sembahyang 2 rakaat dan berdoa dan memahami fakta sejarah. Ya, di tiap tempat perhentian, ianya menaikkan semangat perjuangan buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana perjalanan Isra itu perjalanan yang istimewa, jauh, masanya singkat, maka disitulah perlu ada persiapan dan persediaan. Baiklah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, selesai perjalanan Isra, Rasulullah tempuhi pula perjalanan Mi'raj. Isra dari selatan ke utara, Mi'raj, ya, kali ini daripada bahagian bawah ufuk menuju ke langit sana. Malah sampailah ke tempat Sidratul Muntaha. Malah lebih dari itu lagi, Al-Mustawa. Perjalanan Rasulullah SAW yang amat jauh. Sekali lagi Rasulullah menempuh dalam suasana dan keadaan yang berbeza. Dari Al-Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, melepasi 7 petala langit. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, perjalanan yang begitu jauh naik ke atas sana. Sekali lagi Allah mengakui dalam Al-Quran berhubung tentang peristiwa Mi'raj pada ayat yang ke-18 Suratul Najmi. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Demi sesungguhnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah melihat dengan mata kepalanya sendiri sebahagian daripada kekuasaan Allah yang besar. Perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke langit demi langit demi langit, malah Rasulullah melepasi kursi, melepasi arash, melepasi Baitul Ma'mur, melepasi Sidratul Muntaha, menuju ke Al-Mustawa untuk menerima amanah dari Allah sembahyang fardu 5 waktu. Sekali lagi Rasulullah melihat balasan yang Allah berikan kepada 18 kes. Sekiranya tak ada settlement ataupun tak ada solution, ia cakap bahasa David Baker, 18 kes yang Rasulullah lihat ketika Isra, sekiranya tak dapat diselesaikan, Rasulullah lihat di dalam neraka balasan setiap 18 kes. Ya, maknanya yang Rasulullah lihat perkara yang besar je, benda-benda kecil. Harimau Malaysia kalah dengan Manchester United. Rasulullah tengok, buat apa tu? Rasulullah tak tengok benda yang kecil-kecil, remeh-remeh. Oh, benda
Rasulullah tengok min ayati rabbihil kubra, masalah yang besar saja, masalah balasan kepada 18 skandal yang tak dapat diselesaikan. Tetapi sekiranya dapat diselesaikan, Rasulullah lihat pula syurga penuh keindahan, penuh kelazatan, secukup rasa, seenak selera. Satu-satunya perjalanan yang paling istimewa buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekali lagi hadis riwayat daripada Imam An-Nasai, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi menceritakannya. Malah hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Allah Adam di langit pertama, berjumpa dengan Nabi Allah Musa di langit kelima, berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim di langit ke-7. Ia menunjukkan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui babak perjalanan kedua, Al-Mi'raj. Ya. Dan endingnya, kerana masa diberikan setakat 20 minit saja. Jadi kalau nak claim susah 20 minit. Endingnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima amanah sembahyang fardu 50 waktu, yang akhirnya di atas kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bernegosiasi. Itu bahasa standard David Beckham. Bijaknya Rasulullah. Kenapa? Apabila Rasulullah dapat 50, Rasulullah ambil dulu. Jangan dapat 50 cakap, bos, beban kerja bos, bos tak faham ke masalah I bos, I tak dapat pun apa-apa anugerah. Anugerah ni macam cemerlang, bos tak bagi I bos. Apa pun Rasulullah tak pernah mungkin gitu. Apabila Allah beri 50, terima dulu, ambil dulu, pegang dulu, kemudian barulah berunding dengan penuh adab. Dan Rasulullah minta pun bukan minta bos 50, potonglah 45, terus 5, apa susah benar. Tak gitu, tak beradab tu, tak ada teknik, strategi tak betul. Itu yang bersuka sifat takromnya syakalah tadi tu. Tengok Rasulullah minta 5, sikit kurang juga 5, tu negotiate. You know what negotiate? Adalah itu bahasa mereka. Kebijaksanaan Allah Ta'ala pertuntunkan, dan Rasulullah sabdakan, semuanya ada bahan-bahan pembuktian. Di endingnya ialah sembahyang fardu 5 waktu. Kenapa sembahyang fardu 5 waktu? Kerana Allah Ta'ala sudah mengakuni, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Dan dirikanlah sembahyang di 2 tepi siang, bermula dengan waktu subuh, nanti tengah hari sembahyang fardu zuhur, hari ini Jumaat, kemudian sembahyang apabila matahari hilang kekuatan cahayanya, diperlap cahayanya, sembahyang fardu asar. Dan